Tak apa, Tapi kawan yang lain tu- balik. Saya yang tu- kawan lain. Yang tu sekolah harian No. Ya, zaman dulu SMKA negeri ialah sekolah harian. Asrama ada. So it's an option. Okay. Cuma few years lepas itu, dalam 5 or 6 years lepas tu, dia jadi semua student wajib duduk di asrama. Dan lepas 4-5 tahun tu SMKA bercambah lah, boleh kata setiap negeri naik. Yalah. Zaman dulu SMKA ni dia dah macam top macam SBP, MRSM lah. Semua cikgu terbaik untuk subjek agama terutamanya akan dihantar ke negeri-negeri lah. Oh. Okay, so okay, akak pula selepas habis SPM macam mana perjalanan akademik ke apa? Cabaran lagi sekali mula. Sebab tadi kan masuk kelas akaun 2 minggu kan. Okay. Lepas tu keluar masuk sekolah teknik kan. Okay. So di situ pun satu lagi cabaran bermula. Masa kita nak minta universiti ni kan. Alright. Masa tu tak ingat lah, ada 10 kot. 10 kot pilihan dekat borang UPU. Dulu borang lah kan. Isi tangan. Depan pejabat pur panas terik tu, abah tunggu ni. Cepat. Kan macam tu dengan kawan masa tu. Isi memang tak isi pun bidang yang diambil lah sebenarnya. Tak isi langsung. So mestilah berkisar dalam bidang teknikal kan. So memang minta elektrik elektronik. So masa tu pun memang suka lukisan kejuruteraan dapat 1. Pandai lukis. Lukisan kejuruteraan lah tapi kan. Jangan suruh lukis yang lengkok-lengkok muka orang, tak boleh lah. So LK dapat 1. Okay. Subjek teknikal pun okey kan. Jadi minta banyak bidang elektronik, elektrik elektronik dan juga quantity surveyor. Sebab abah juru teknik kan, kerja CKR. Jadi macam tu lah bidang-bidang yang diminta tu, architecture dan sebagainya. Tapi bila dapat tawaran tu, okey, bidang yang lain. Dapat tawaran buka-buka diploma perakaunan masa tu. Okay. Jadi masa tu bermula balik drama mak ni. Sebenarnya tak expect tau mak punya rasa tak best dia tu ataupun macam dia tak setuju tu rupanya membawa sebenarnya. Jadi dapat diploma perakaunan yang mana tak ada pun dalam 10 senarai tu. Tapi rezeki dah dapat juga masuk universiti kan. Tak ada dalam 10 senarai tu. So masa dapat diploma perakaunan tu duk fikir-fikir sebenarnya tak fikir sangat pun. Masa tu kan reti sangat dapat tawaran nak masuk je lah universiti kan. Masa tu mak pun kata kan, itulah dulu tak nak lagi masuk sebab sekolah yang sekolah sebelum tu, yalah samalah sebenarnya dulu sekolah kamu juga. Sekolah sebelum tu sebenarnya kalau boleh mak nak suruh teruskan lah kat situ. Okay. Kan berbanding masuk teknikal ni, dia beza kan. Kalau dalam bidang perakaunan, kita boleh nampak ramai perempuan berbanding lelaki. Masuk sekolah teknik, tambah dulu sekolah semua perempuan. Masa sekolah rendah, form 1 sampai form 3 tu. Masuk sekolah teknik, semua lelaki 10 perempuan je. Dia macam terbalik lah. Terbalik. Jadi tak apalah, belajar lah. Masa tu kita pun tak tahu pun mak tu rupanya mungkin di dalam hati dia tu sebenarnya dia tak setuju. Tapi dalam masa yang sama dia tak adalah orang kata apa macam tidak meredai pun kan. Tapi mungkin ada benda yang tak selesai orang kata kan. Jadi bila dapat tawaran diploma perakaunan tu, mak cakap macam tu lah. Itulah dulu kan mak suruh stay, kamu tak nak stay, mak cakap macam tu. Baru nak cakap. Jadi kita ni pun macam okay, rasa bersalah kan. Tapi tak apalah. So daftar dah di UiTM Arau masa tu. Jadi bila masuk mendaftar dekat Arau ni pun sebenarnya ada fakulti kejuruteraan. Okay. Masuk Dewan. Masa tu dulu semua daftar kan manual dalam Dewan kan. Masuk Dewan ramai orang kan. So kita daftar lah dekat meja. Masa tu sebelah kanan kalau tak salah saya. So pergi belah kanan tu daftar. Bawa borang duduk depan tu. So pensyarah lah sebenarnya yang duduk tu. Lepas tu tahulah dia pensyarah kan. Pensyarah matematik. Dia pun tengok borang tu, dia cakap, kamu ni bidang kejuruteraan ni result okey ni, dia kata. Kamu nak tukar bidang tak? Terus tanya kita macam tu. Kamu nak tukar bidang tak? Tukar bidang saja macam tu. Kalau kamu nak tukar, boleh tukar sekarang. Tak payah nak isi borang-borang pertukaran. Dia kata macam tu. Kamu pergi daftar meja belah sana. Dia kata depan tu. Dia cakap macam tu. Itu je tukar bidang. Macam tu je dia cakap kan. Dulu macam tu. Dia kata sana ada diploma elektrik elektronik. Dia cakap macam tu kat saya. Kita ni macam boleh tukar bidang ni. Kejap ya saya kata macam tu. Saya pun duduk belakang. Mak ayah tak boleh follow dah. Mak ayah tunggu kat kereta kan. Kita je dekat dalam Dewan tu. Tengok atas bawah borang tu lah. Fikir ni. Lepas tu biasalah bisikan mak tu datang balik lah kan. Lepas tu fikir balik macam ni je lah. Kalau kali ni tak ikut mak ni, cakap mak ni, mana tahu kot besok kena patah balik. Jadi ikutlah cakap mak. Datang balik dekat situ, minta maaf lah puan, saya kata tak apalah, saya teruskanlah dengan bidang ni. Tak apa ke kamu tak ambil akaun pun? Memang tak ambil akaun pun sebenarnya. Tapi kita pun macam tak apalah, saya teruskanlah sebab yang ni saya dapat pun cakap macam tu kan. Jadi kita pun teruskanlah bidang tu sampai habis degree pun dalam bidang tu. Macam tu lah bila sambung selepas daripada SPM tadi kan. Jadi masuk universiti yang sama di UiTM Arau. Masa tu diorang pun start daripada tahun kami tu graduan-graduan dah tak perlu sebab
dulu kebanyakannya akan pergi ke Shah Alam. Okay. Masa tu dia dah mula buka dah. Macam sekarang pun dah mula banyak yang boleh convo sendiri semua kan. Ya, Masa tu pun dia dah betul. mula buka dah. So kita orang memang boleh sambung terus Sambung kat situ. terus lah sampai Sambung terus kat degree. situ sampai degree di Perlis. Okay, Okay. Cik Zurul pula. Saya bila habis SPM tu Okay. adalah saya minta macam Puan cakap lah, kita buat Okay. talk dekat pihak pos, beli borang RM10, kena isi manual Sampai sampai dulu 10. Ya. Lepas tu kita ni selagi boleh kita nak minta semua. So antaranya untuk tunaikan hasrat mak ayah, saya minta ke Jordan lah, Okay. minta ke Al-Baik lah untuk buat lurah. Dah pergi interview dah pun. Dah pergi Okay. interview, masuk, panel penilai tanya, you nak pergi sungguh ke? Saya abang lah, saya tak mau pergi. Kata, lepas tu hang minta siapa? Saya minta sebab mak ayah suruh minta. Lepas tu dah kalau hang nak pergi, abang lah. Kami nak sign terus ni, hang kena pergi sebab result hang ni, hang boleh pergi. Okay. Kan? Result hang boleh pergi. Lepas tu, saya tak mau pergi ustaz sebab panel penilai, ketua panel penilai ustaz saya. Zaman kolam menengah. Kira boleh tolong lah ni. Memang zaman tu kan, result Ya, cantik ya, on betul. zaman tu. Tapi cemas jugalah nak suruh pergi tu. Saya tak mau pergi. Lepas tu dia kata, ish aku nak abang apa kat Cu. Maksudnya apa? Dia bukan sekadar ustaz saya. Kenai. Adik-adik mak saya. Kan? Sungguh dah tu. Saya tak mau pergi, saya kata kan. Sebab saya tak mau jadi ustaz. Okey, tak apa. Lepas tu saya minta juga, macam cerita tadi, saya minta PUS, AAD program. American Associate Degree. Sama juga, pergi interview, dapatlah scholarship pun saya dapat waktu itu. Tapi tak pergi daftar sebab niat kita lain kan. Tak pergi daftar. Tapi saya minta first choice dulu UIA. UIA pergi pun sama. Bila masuk interview, dia tengok, nama you ni confirm akan dekat US. You nak pergi US kan nak pergi UIA? So saya abang, dah ayah pernah kata kan, hang nak pergi US buat apa kan? Hang nak pergi luar negeri, hang pergi Jordan ni. Dia abang kan. US tak punya boleh. tiket tak ada ni. Kan? Tak dapat ni. Sebab abang saya US. Abang saya, tahap dia, ayah saya sampai kena pergi US, turut dia balik. Dia tak mau balik. So ayah mungkin risau benda-benda macam tu lah kan. Ada pengalaman begitu. So bila pergi interview UIA, saya ingat lagi lah. Cikgu Abah Hassan, pengarah dia kata, Zurul, kalau you masuk UIA, dapat US, you tolak, you mai jumpa I sign. You masuk. Okay. So Alhamdulillah dapat lah. Zaman kita dulu Puan Rehan kan, you kalau dapat UIA, you dapat you lain pun dapat juga. Kan macam You zaman boleh lah. dapat 2-3 tawaran. Saya dapat lah, few universiti saya dapat. Dan saya tolak semua, saya pergi UIA lah. So saya pergi UIA, saya dapat economics. Sebab apa saya ambil economics, saya tak ada alasan pun. Sebab satunya, bidang lain tu sebab saya kelas Arab. Betul juga kan. Saya hanya ada subjek matematik dan perdagangan. Aku rasa yang ni kita sama. Bidang lari. Bidang lari. Daripada Lepas tadi tak tu- sama ni. Tak sama yang tadi. So masuk UIA, sampai tahap UIA Gombak, dah final year lah, tinggal setahun lagi. 3 tahun lagi. Tinggal setahun lagi, cuma waktu tu CGPA saya teruk 2.1. Okay. So kita tengok lah, aku ni nak grad lagi setahun lebih lagi. Takkan nak grad 2.2, 2.3. Okay. Kan? Jadi tak nampak jalan lah. Sebab waktu tu 98, waktu tu ekonomi tengah kacau apa semua. UIA pun tengah bergolak lah. Tahulah sebab apa kan. Pasal PM kita lah ni bergolak semua. 2.1. So Fikir panjang kot lah. fikir panjang lah. Fikir panjang. Lepas tu tak tahulah, mungkin mak ayah ni ada insting. Ayah call abang. Okay. Kan? So hang tengok adik hang kat UIA. Kata dia ni ada cerita ni. Dia diam ni ada cerita ni. So abang mainlah, adik hang ada masalah apa tak? Lepas tu saya abang, abang, adik ni 2.1 je ni kata ni. Nak perhabis boleh abang? 2.1. 2.1 CGPA. 2.1 hang kata tadi. 2.1, 2.1. 2.1 Dia kata kan. campur. Menarik tu, menarik tu sebut tu. Lepas tu macam mana adik? Rasa-rasa tak boleh pergi abang. Adik nak kerja apa? Bila grad adik nak kerja apa? Lepas tu nak berhenti je. Boleh adik berhenti abang? Lepas tu abang kata, suka hati hang lah, hidup hang. Kan? Abang sempoi. Kan? Maybe sebab dia punya world view dia lain. Sebab dia pergi luar negeri, mengaji semua kan. Suka hang lah, hidup hang. Tapi pastikan ada plan. So saya pergi lah fakulti, jumpa dekan, Din, ni borang saya nak berhenti sebab CPA saya teruk. You nak berhenti sebab apa? Teruk lah. You jangan berhenti. You isi borang tukar kursus. Sebab UIA adalah satu universiti yang susah nak borang student dia. Result teruk, you minta tukar kursus, you transfer kredit apa yang boleh. UIA.
Dan the best part is, dekan saya waktu tu ialah Dr. Wan Sulaiman bin Wan Yusof, abang NC kita lah ni. Okay. Lepas tu bila habis tu, UIA tak mau lepas tau. You nak berhenti, UIA takkan lepas. Dia kata, you pergi jumpa pengarah stat. Kalau lah ni kita benar dekan ACP lah. Okay. Pergi stat, Datuk Khairan Dirun, dia kata, you jangan berhenti. Okay. Kalau you nak berhenti, I takkan sign, you pergi jumpa tim director. Cikgu apa? Panjat. Makin naik kan. Nak berhenti. Tak bagi Nak berhenti. berhenti. Nak kan? Dia kata, Zurul, you jangan berhenti. You masuk RKHS, you buat political sciences ke Meskom. Tak mau saya nak berhenti juga. Zurul, you dah 4 tahun lebih ni. Dia kata, Iyalah, sayang juga sebab kalau dia nak berhenti. tengok matrik saya buat setahun. Sebab kita UIA matrik ada express. Maksud kalau you exempted English, Arabic, you tak payah ambil. Okay. You buat yang introduction to economics semua tu je lah. So kita habis 1 year kita masuk. So macam express masuk. Dah 3 tahun dah habis. Saya ialah batch kedua di UIA Gombak waktu tu. Jalan berdebu lagi. Sayang Zurul. Ish, tak apa cikgu. Janji saya nak berhenti je ni. Saya fikir lain kan. Dekat betul. Betul ni, betul. Tak apa. You ada telefon rumah you tak? Ada? Sat, saya nak call. Sampai tahap tu lah. Dia call rumah. Wah, dia pun mak. Dia telefon. Lepas tu ayah tak ada. Dia buat temu janji nak call ayah. So dia kata, Zurul esok mai balik. Lepas sembang ayah, mai balik. Okay. So mai okey lah. Ayah you kata dia tahu you nak berhenti. Boleh kan? So just sign. Baliklah rumah. Duduk rumah 6 bulan. UPU buka, minta balik lah UPU. Oh, masuk balik. Masuk balik. Umur berapa dia waktu tu nak masuk Saya balik? masuk balik UPU. Sorry, saya tak masuk UPU balik. Saya isi borang UiTM. Umur saya masuk UiTM umur 22. Dah, drag masa dan dah. The best part is, waktu habis SPM, apply UiTM, waktu ITM, tahun 95 ITM, interviewer cakap apa tau? Zurul, hang balik. Hang ni, result hang cantik. Hampir main tempat lain. Biar budak bodoh masuk. Zaman tu, ya, betul. saya tak kata lah orang hang bodoh. Saya tak kata orang hang bodoh, bukan. Kesian. Tak, maksudnya zaman itu tu. Itu keniat hang sekarang. Bukan. Pandangan orang pada ITM waktu tu. Ya, faham. Untuk second grader dan third grader, you go for UiTM. Dia kata, bukan saya kata budak-budak bodoh, bukan. Kan, tapi interviewer tu, dia gamak atas saya, hang pergi balik, biar budak bodoh masuk. Dia kata dan gitu. saya ingat balik, bila tahun 2020, saya masuk balik umur 22, saya start pada awal balik. Saya tak boleh transfer kredit ke apa. Saya start balik pre-law. Ni ambil law. Dan saya law, saya ambil bukan by choice. Lepas tu? Sebab saya first choice, saya minta IT. Okay. Second choice, saya minta Meskom. Minta tu pun tak ada alasan apa. Janji nak mengaji je. So, guna result SPM balik lah. SPM cantik kan. So, PIT, result you cantik. You layak, tapi tempat dah penuh. You pergi minta Meskom. Waktu tu Meskom dengan IT dekat dia bangunan menara dia lah. You naik atas tingkat 8. Naik tingkat 8. Okay. You layak tu Meskom tapi dah penuh. Bye-bye. So, third choice. Balik lah. Tak balik. Nak balik tak gamak. Pasal kita dah stress. Mak duk meletak hari-hari. Hang jadi apa, tak mengaji duduk rumah saja kan. So, tekad kita, aku rayuan ni macam mana apa aku nak masuk UiTM. Third choice saya, public admin. So, saya pergi fakulti law, public admin. Nak jumpa dekan lah, nak buat rayuan. Okay. So, dekan tak ada. Macam mana tu Allah takdir waktu tu. Seorang pesyarah mai, nak buat apa ni? Sebab saya nak buat rayuan masuk UiTM. So, tengok, result you boleh masuk ni, public admin ni masuk ni. Sat, kita jumpa dekan. So, lepak lah. Jam 2, dekan mai. Dekan tanya senang lah. Result you okay. Apa plan you dengan DPA ni? Kita abang betul lah. Saya nak mengaji. Mak saya, kalau duduk rumah, mak saya beletak. Saya tak lalu dah dengar mak saya beletak. 6 bulan ke? Berapa bulan? 6 bulan? Mak beletak dengan mak menangis kan. Dialah mak mana tak sayang anak fikir kan. Aku nak mengaji. Dah lah mak jaga sungguh-sungguh. Lepas tu, itulah. Lalah dekan kata, Zurul, kalau you buat balik admin, the next journey untuk you kalau buat degree adalah law. Kenapa you tak masuk law pada sekarang? At least you tak buang masa buat diploma 3 tahun. You buat pre-law 3 sem. Saya tak maulah sebab arwah wan saya dulu tak bagi cucu-cucu jadi lawyer. Anak cucu. Betul. Okay. Tak, law ni you kata you nak belajar. You nak belajar, you masuk law. Laki-laki dalam law ni adalah ada 8 orang so, untuk penuhkan kota. Kota lelaki tak ada. Kira yang ke-9 ada. So, saya dapat. Dia sign lah borang. Law. Okay Zurul, you balik, you tunggu surat tawaran. Balik. Lepas tu UiTM keluar surat tawaran. Senang lah zaman dulu. Tak senang. Masuk masuk senang. Tapi nak dapat kita nak tu tak senang. So, sampai surat tawaran apa tau? Diploma in Business Admin.
Mana pergi law tadi? Tadi kata Silakan dekan dah minit. Law, pergi hantar mendaftar. Tak pening ke? Kita dekat UIA, kita sangkut Allah. economics. Ya. Masuk UiTM, business admin pula. Mampus dah aku. Dia nak 8 orang je lelaki. Lepas tu, pergi balik jumpa Prof Darbi. Prof, saya dapat business admin ni. Okey Zurul, bak you ni borang. You surat tawaran, just sign lah. FUU sedia menerima calon ini. Dia tulis tu. Okey Zurul, you pergi dekat business punya fakulti, jumpa dekan, minta dekan minit. Fakulti bisnes sedia melepaskan student ini. So bila pergi fakulti bisnes, dia tulis sedia lepaskan, Siana studio terima, kita pergi pejabat mendaftar lah. Tapi dulu best, kita urus tu senang lah. Kita pergi pejabat pendaftar terima, okey Zurul, you boleh masuk law, tapi you ni dah dianggap macam intake yang tak biasa, you tak dapat hostel. Intake yang tak biasa. Jadi tak kisahlah. So itulah titik pertama saya ambil law lah. It's not by choice lah. Ingatkan memang minat ke apa ke? Tak ada. Tiba-tiba. Saya tak minat. Cuma takdir Allah menentukan bahawa saya kena ambil law lah akhirnya. Satu kerjaan yang bapa, yang arwah wan saya tak bagi. Saya ambil juga law. Dan di sini dah saya berkadah. Okay. So macam Kak Raihan kan, selepas habis belajar tu, ada kerja apa-apa dulu tak sebelum masuk USAS? Nak dengar. Sebelum masuk USAS tu ada kot sebelum apa-apa. bekerja lah, kiranya bekerja di sini ni. Yes. Selepas habis belajar, kerja kilang dulu. Okay. Kerja pejabat pos pun pernah. Mata-mata lah. Masa tu seronok lah sebabnya sorting surat kan. Depan tu dia macam kapal terbang tau. Macam kokpit kapal terbang tu. Semua tu ada slot-slot surat tu, dia ada postcode. Jadi kita dapat satu tray surat tu, penuh dengan surat satu tray ni. Jadi kita akan ambil, masuk dekat dalam semua lubang tu, ikut postcode kan. Masa time tu. Zaman dulu. Zaman dulu. Masa kerja kilang tu, kerja kilang wire kereta. Tak lari kat semua. Itulah kan. Engineering lah apalah. Wire kereta. Berdiri je pasang wire. Lepas tu tapekan dia semua kan. Okay. So lepas tu kerja dengan kontraktor. I see. So mula-mula kerja balik dekat tempat praktikal. So praktikal dengan accounting firm. So masuk balik sekejap. Lepas tu pergi interview dengan syarikat kontraktor. Masuk syarikat kontraktor sebab gaji lebih 100 daripada accounting firm yang lain. Pergi interview accounting firm lain juga, audit firm yang lain. Interview, lala yang ni bagi sekian, yang ni bagi lebih 100. Tempat ipoh juga. Jadi ambil lebih lah. Masuklah. Lebih 100 je kan. Kalau sekarang ni 100 macam tak besar lah kan. Tapi masa tu besar lah. Besar. Masa tu pun baru lepas habis belajar kan. Duit pun 100 kan. Okay. So masuklah syarikat kontraktor. So masa masuk syarikat tu, memang ingat lagi lah bos tu. Diorang ni biasalah jaga-jaga projek kan. Projek-projek dengan kerajaan dan sebagainya apa semua kan. So tiap-tiap bulan dia akan pergi lautan tapak. So dia macam tak lari lah. Dulu kan ambil engineering kan. Jadi kan dia macam tak lari. So balik-balik kita bidang tu kan? Dia pusing-pusing aja. So bila kita bersembang tu ada bahasa-bahasa yang kita boleh mudah bersembang lah kiranya kan. So tiap-tiap bulan pergi lautan tapak. So biasalah kontraktor punya style. Kemudian cuti. Cuti untuk kata apa, berumah tangga. Masa sebelum cuti tu, bos cakap, Hang ni kan Raihan, dia kata macam tu kan. Hang jangan sekali-kali berhenti, dia kata macam tu. Ingat ni, lepas daripada cuti kahwin, masuk kerja balik, dia kata macam tu kan. Kita pun cakap, okey bos, takkan saya nak berhenti, tapi satu je, kalau saya dapat kerja kerajaan. Memang masa tu cakap macam tu. So kahwin, sehari sebelum rumah apa orang kata yang belah sana ni, kenduri belah sana ni, tangan kan merah lagi. So sehari sebelum pergi kenduri yang sebelah sana ni, dapat interview. Masa tu bukan USAS lah, College Islam Darul Ridwan. Waktu masuk. So masa interview, Kisda. Masa interview tu memang 2007 hujung tahun. 2007 hujung tahun. Kata 3 lagi. Jauhnya beza kita. Okay, so masa interview tu tangan memang merah lah, berinai semua kan. Sebab baru lepas 2 hari kenduri sebelah rumah saya kan. So tangan berinai semua, interview kita pun tak expect dapat. Masa tu hujung tahun, sehari sebelum Christmas. So 24 Disember tarikh interview. So 25 Disember kenduri di sebelah sana. Jadi kan kita pun tak lama lepas tu dapat call kata dapat masuk. So masuk 2 hari bulan 1 2008. Jadi memang nasib nasib bos tu lah. Memang tak masuk. Memang tak masuk kerja dah.
Dah lah sebelum kahwin tu dia tanya, kamu nak hadiah apa? Kita pun fikir, okay, nak hadiah apa ni kan? Dapur, tak apalah, dapur tak mahal sangat. Cik, fikir kan? Oh, minta kat Okay, dia dapat lah. Basuh, mesin basuh, boleh basuh tangan lagi. Okay, saya nak peti ais. Dah lah Dima. Peti ais tu sampai sekarang ada. Dia bagi sungguh. Betul, dia bagi Ya sungguh. Allah. Itu dia kata, menyesal aku bagi. Saya cari sendiri hadiah saya. Dia bagi harga limit. Lepas tu dia suruh pergi syarikat dia. Biasalah dia orang kontraktor, dia orang ada syarikat-syarikat dia orang kan. So dia bagi harga. Dia kata, kau pergilah kedai ni scan. Kau pilih lah mana yang nak. Dah lah lebih daripada harga limit dia kan. Yelah kalau kita nak pilih pun takkan nak pilih satu pintu je, cik. Aduh kan. Lepas tu tak apalah. Dapatlah peti ais kat rumah kan. Sekali tak masuk kerja dah. Dia tak cari ke? Yelah. Tak. Kita berhenti dengan proper lah. Sebab memang seminggu tu, yelah sebab dia ada Christmas apa semua. Jadi seminggu tu memang cuti lah kiranya untuk majlis kan. Jadi memang bila dah 2 hari bulan dah kena masuk Gisda tu, memang minta maaf bos. Macam tu. Tak terkata ada. Itu pun tak terkata. Tapi dia cakap lah, kamu janji kerajaan. Tapi sebab masa tu kan kita di bawah kerajaan negeri kan. Jadi saya kata, saya memang janji saya tak berhenti kecuali. Saya cakap macam tu. Dia pun tak terkata apa lah. Sesekali jumpa macam tu, hai-hai macam tu lah kat kedai makan macam tu lah. Dia pun dah cakap dulu kan sebelum tu kat dia. Itulah kan. Tak ada bunyi sangat. Itulah. Cik Nurul pula. Saya macam mana perjalanan nak masuk perjalanan jurusan kerja ni? saya tak fun sangat pun. Mm-mm. Sebab bila saya grad tahun 2005 tu, saya terus chambering. Lepas tu jadi peguam lah. Jadi peguam terus. Cuma saya start kerja pun dah lambat dah. Umur saya dah 27 lebih kurang. Okay. Sebab saya kan mula balik belajar semua tu. Drag umur dah. Dah drag. Start umur 27. Jadi peguam lah di KL. Saya duduk di KL di peguam sampai tahun 2009. So saya kahwin 2007. Okay. So antara faktor sampai satu ketika tu dapat anak agak gap. Ya kan? Sebab saya itu selain daripada saya buat civil, saya ada buat syariah juga. So saya ada few permit lah untuk beramal di beberapa negeri yang mana negeri tu mahkamah dibuka pada hari Ahad. Okay. Jadi kadang-kadang dalam sebulan tu ada 2-3 weekend paksa dikorbankan. Dan kita nampak lah macam mana ayah aku kerja dulu. Ya, Kan baru weekend. nampak kan. So gap dengan anak tu agak jauh dan juga pada tahun 2008-2009 tu ekonomi kita tak apa nak okey waktu tu. Jadi saya decide lah waktu tu saya baru jadi partner 2 tahun. Baru jadi partner tapi kita fikir sampai bila lah kita nak duduk jauh dengan anak sebab orang rumah duduk di Kuala, di asal Kuala. Dia PJJ. Ya, PJJ. Anak pun waktu tu anak sulung baru umur setahun 2. Jadi bila aku balik anak tak mau. So kita terasa lah juga kan anak tak mau. Ya Sedih tu. akhirnya saya tanya partner saya, aku nak berhenti boleh tak? Dia kata ikut hang lah. Dia kata kan share hang macam mana? Tak apalah aku punya whatever percentage yang aku ada dalam partnership kita ni, apa bagilah berapa nak lagi. Jadi aku boleh balik. Jadi saya cease to practice lebih kurang 30 bulan 12 2009. Saya balik Kuala, duduk di rumah lah lebih kurang. Duduk di rumah jaga anak sampai bulan 3. Kemudiannya saya dimaklumkan balik tu tak ada plan tau. Janji nak balik Kuala duduk aku. Tu nak tanya juga balik tu memang tak ada planning. Cowboy. Balik aku nak duduk rehat 2-3 bulan sebab ada saving sikit waktu tu kan. Lepas 5-6 bulan aku rest, aku fikir lain. Tapi kita pun waktu tu backupnya adalah kita ada few kawan lah dekat Ipoh. Then dia willing lah nak take up kita masuk firm dia orang. Sebab kita pun ada few contact dalam bank. Sebab saya dulu saya buat corporate. Lepas tu saya buat M&A, merging and acquisition. So kita adalah maksudnya kita panel bank kita dapat file the bank untuk yang kalau orang tak bayar loan, dapat loading semua tu. Kita setakat 1 bulan 3-4 ribu file kita bawa. So ada backup lah sebab tu confident nak balik tu. Cuma pada bulan 3 tu orang rumah saya habaq, Kisda ada buka kosong nak pakai mesyarah. So tanyalah subjek apa? Pekerjaan Malaysia. Nak ajak apa pekerjaan Malaysia? Nak ajak apa pekerjaan Malaysia kan? Lepas tu Dr. Rizal dekan. Tanya dia. Doktor, kalau punya Malaysia ni saya ajak apa? Alah, you ajak sejarah sikit. You law, you boleh ajaknya. Dia lain pengajar Malaysia, pengajar AM. Lebih kurang sama dia. Sama kan? Kurang sama dia.
Cuma kalau you minta interview ni, you ada advantage. Zul ada advantage nanti sebab subjek law akan dibuka sana. Ada nanti. Jadi saya main interview awal bulan 6. Awal bulan 4 2010. Waktu interview tu dah nyari kena reject, tak dapat. Pasal saya tipu gaji. So rendahkan gaji. Hang punya nakai datang balik lah. Rendahkan gaji tak sebab kita Apa-apa takut tahu mak nanti kita gaji kita yang last dengan expected gaji tak sama. Ya. Kan kita expect gaji contoh nak 3,000 tapi gaji last kita banyak ni, depa akan shock. So seorang panel tu Haji Tajul lah. Cik Zurul, betul ke gaji banyak ni dengan experience you bla 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 lah as partner? Betul ya. Lepas tu adalah semalam seorang teman rektor kita yang garang sikit. Hang tipu dia kata, hang tahu tak salah tipu bla. Lepas tu katalah, saya tipu ni pasal nak kerja sini ya, kata ni. Kan, saya tak kisah gaji pun. Jadi habis interview tu lepas 2 minggu lah. Lepas 2 minggu Kisda telefon. So saya join Kisda 16 bulan 4 2010 lah. Baru 14 tahun lah di USAS ni. So subjek asal saya ialah Pelajar Malaysia lah. Itu ditolak lah. Maksudnya ialah saya masuk USAS is by design lah. Kata you masuk untuk dapatkan Pelajar Malaysia. Itu je. Okay. Itu je satu je subjek masa tu. Memang satu lah. Menarik betul. Cuma the next sem Tak menarik. tak ada apa sebab Pelajar Malaysia, tapi walaupun tak menarik, zaman tu kan semua wajib Semua Pelajar wajib Malaysia. ambil, betul. So the whole class is about 150 to 180 student. Yelah, banyak ramai orang. So struggle lah first sem. Ya. Cuma the next sem tu baru masuklah subjek law. Masa tu business law apa semua pun tak ada lagi Tak ada lagi. Tak, kita ada business law satu lah. Satu tu je lah kita kalau ada- yang berkaitan dengan ni. Kita ada business law, ada company law. Okay. Cuma 1 year after tu, itu yang mula datang tugasan pentadbiran tu lah. Dah lama sikit. Okay. So nak sikit lagi, kita pun dah nak habis and kita punya podcast. Dan nak Cik Zurul touch sikit pasal Wicik. Perkhidmatan Cik Zurul dengan Wicik. Okay, WICIT ni adalah World Conference on Islamic Thought Association. Yes. Persidangan pemikiran lah yang dibuat oleh USAS semenjak 2012. Okay. Saya terbabit dengan WCIT semenjak 2012 lah basically. Sebagai ketua sponsorship. 2012 buat sponsorship. Cari duit lah waktu tu. Struggle lah sebab branding WICIT tak cukup kuat waktu tu. Baru lagi kita kan? baru lagi. So, So agak struggle macam mana nak convincekan orang untuk dapatkan sponsor. okay. So 2016 saya macam mana tak tahulah. Saya dilantik jadi dekan akademik dan dikatakan waktu itu dekan akademik ini tugas ni datang sekali dengan Sultan Agong WCIT. Okay. Dan waktu itu yang penjawat lama dia melepaskan jawatan termasuk WCIT. Dia tak lawak-lawak lepas jawatan. Dia bukan setakat dia lepas jawatan dia kan. Dia lepas jawatan dengan Sultan Agong WCIT. Padahal dia bukan bersekali pun. Tak bersekali. So saya dipanggil oleh Datuk bersama dengan sahabat saya 3-4 orang waktu itu. Sampai sekarang lah dia orang bersama saya. Datuk kata, Zurul, WICIT lagi 3 bulan. Progress kita dalam 10%, 20%. Nak buat tak buat? Datuk kata. Datuk NC kita kata lah. Datuk NC kita sekarang. Nak buat tak buat Zurul? Lepas tu saya duk fikir. Nak jawab. Zurul tak payah jawab lagi. You balik fikir. Tapi kalau you tak mau buat, I buat. Dia kata kot tu. Kita jam lah. Sebenarnya tak ada pilihan tu. So bila kita balik fikir malam tu, kita fikir lah. Dia CEO, dia panggil kita macam tu, maksudnya dia percaya pada kita lah. Betul. Jadi pada 2016 tu saya jadi Sultan Agong. Alhamdulillah lah masa 3 bulan dengan kerja kuat semua komiti kita. Alhamdulillah 2016. Dan Tuanku is so happy dengan edition 2016. Tiba-tiba Tuanku kita buat setiap tahun. Saya ingat waktu tu. Oh, kena buat setiap tahun? Ya. So asal dulu setiap tahun. Setiap tahun. Cuma dia the pressure about dan yang susah setiap tahun ni bukan nak cari speaker tau, nak cari duit. Nak cari duit susah. Betul. So kita habis bulan 9, bulan 10 kena start. Kita start lah untuk 2017 pula. Sama juga, the cycle is sama, cari duit. 17 kita buat, Tuanku happy, Tuanku kata tahun depan buat lagi. 2018. Tapi MB happy waktu tu. So kita buat paper, kita hantar kepada state, kita minta bajet lah. Sebab kita sebenarnya taklah free kita dapat duit. So state offered us more than kita minta lah. Tapi pada kita ialah
kita bermula dengan banyak itu, kita hanya nak kekalkan banyak itu sahaja. Yang lain kita carilah. So kita buat 2016, 17, 18, 20 lagi 5 hari nak wicit, tuanku titah tangguh. Okay. COVID. So itu pedih lah Puan Rehan. Kita tanggung kerugian banyak jugalah waktu tu. Tapi tak apalah. Apa jadi pun. Beza hari je kot ke minggu, seminggu 5 hari. je tu. 5 hari. hari. 5 hari je. 5 hari. Kita dah bayar duit flight. Sepatutnya okay. COVID kita start 18 bulan 3 kan? Ya. Ikut kan? Masa tu tak tutup lagi. Tak tutup. Tak tutup lagi. Tak tutup. Tapi dah tengah memuncak. Risiko. So dibatalkan. 2022 kita buat juga 1 hari dan latest kita buat 2024 lah. Tapi banyaklah kita belajar dari COVID. Pertamanya tentang it's all about connection. Kita mula dengan susah. Bukan setakat cari duit susah sebenarnya. Nak dapatkan speaker susah. Sebab kita tak gunakan consultant. Kalau you guna consultant senang. Tapi consultant it will cost money. Kita tak kaya. Betul. So we are going for fishing expedition. Dan sebenarnya 16, 17, 18 dan juga 2020 dulu ialah platform untuk saya cerita tadi lah, untuk sekretariat lah. Okay, untuk sekretariat untuk membina jaringan dengan speakers sebenarnya. Yang mana sekarang ini just percaya atau tidak, speaker kita salah seorangnya ialah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandi Uno. Sandi Uno pada 2024 dia bukan first choice kita untuk bercakap on economics. Dia ialah third choice kita selepas Tengku Zafrul yang confirm awal batal. Dia ada tugasan. Datuk Jo setuju tak dapat hadir. Lagi 5 hari wicit kita WhatsApp lah. Kita WhatsApp tim Sandi Uno, we need Sandi. So Sandi datang lah, Alhamdulillah. So it's all about connection dan cari duit. Dan Alhamdulillah lah bantuan daripada kewangan dan kawan-kawan banyak lah. Kan saya tahu cari duit je. Bila saya nak kontrol duit ni memang Puan Rehan semualah bantu saya. Dan saya sebenarnya saya bangga lah dengan tim saya yang kerja amat kuat. Termasuklah macam tahun ni Puan Madam Yan pun terbabit sama. Saya bangga semua orang. Kerana whatever happen, kita mesti bermula pada satu tempat. Macam saya dulu, saya tak ada confidence untuk jumpa orang, nak pitching. Dan Alhamdulillah saya berani pitching tanpa kejadian bos-bos. Kan? Sebab kita buat nama universiti naknya. Kita pitching. So, WeChat ni, dia platform untuk kita berkembang dan juga untuk kita mengumpulkan orang kata apa? Pemikir-pemikir terkemuka. Dan Alhamdulillah tahun ni kita dapat PM. Kita dapat TPM. Kita dapat Sandi Uno Menteri. Kita dapat Yusof Kala bekas naib Presiden Indonesia. Kita dapat Dr. Pandor. Kita dapat. Lepas itu juga. Dan susulan WeChat, the best part is kita boleh dapat tawaran. Yusuf boleh tak tawaran daripada KPT. Untuk jadi penyelaras untuk session tuanku di Festival of Ideas pada bulan 11 ini. Hebat. Yang mana tim WeChat dijemput untuk menyelaraskan the whole thing about Festival of Ideas session tuanku. Kita uruskan tuanku, kita uruskan titah tuanku dan kita uruskan pembedah buku tuanku. Saya rasa itu satu pengiktirafan lah daripada pihak KPT kepada USAS lah secara umumnya. Itulah tentang WeChat semua sikit. Okay, so saya nak bagi peluang sikit lah. Mungkin Cik Zura ada nak cakap sikit pada komiti WeChat apa semua kan. Boleh teruskan cakap. Okay, kepada komiti WeChat, terima kasihlah atas bantuan semua komiti, kerjasama komiti. Okay, kita tak banyak berhubung sebenarnya dengan semua komiti, banyak WhatsApp. Meeting besar WeChat hanya 5-6 kali sahaja, tak banyak. Tapi semua orang tahu tanggungjawab masing-masing dan saya amat bangga lah. Dengan whatever result kita buat pada WeChat ini, saya amat bangga dengan pencapaian masing-masing. Ada yang first timer. Kalau you break under pressure, itu biasa. You break under pressure, biasa. Dan saya tak pernah simpanlah hati pun walau apa terjadi dalam WeChat. Semua itu untuk kita come back stronger. Dan saya punya spesifik lah, Madam Yan saya cakap. Kita akan come back stronger untuk bulatan. Saya janji. 2026 kita come back stronger. Tak, saya cakap terus terang. Kita akan come back stronger untuk 2026. Ustaz Das'ad, untuk makluman, Ustaz Das'ad, penceramah agama daripada Indonesia yang agak famous tu, kita dah secure untuk bulan 7 2026. Sebab saya hutang dengan kawan-kawan WeChat saya, terutamanya geng bulatan tu. Kita akan buat
lebih hebat pada tahun ni. Sebab dulu kita bermula wicit dalam dewan itu hanya dengan banting, banner besar. Kita lekat itu, tuanku datang, banner berlipat-lipat lagi. Kita tengok wicit kita sekarang di mana. Bulatan kita akan buat lebih hebat daripada siapa saja buat. InsyaAllah. Itu janji saya lah. Dan terima kasih kepada semua komiti wicit. Kalau ada terkurang semasa kerja, memang saya macam tu lah. Tapi kalau di luar tu insyaAllah Puan Rehan tahulah. Saya punya mulut saya macam mana waktu kerja. Tapi insyaAllah di luar tu saya okey lah. Okey. Sentiasa ada penambahbaikan. Sentiasa penambahbaikan dan sebagainya. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Zurul dan juga Puan Raihan di atas segala perkongsian yang orang kata sangat menarik dan beri manfaat kepada kita. Dan macam sebagai contohlah Encik Zurul, saya percaya semua yang tengah menonton ni macam betul-betul tak sangka Encik Zurul yang sekarang ini begini orangnya. Sedangkan kalau kita dengar background Encik Zurul sendiri kan, kata dikawal oleh maknya segala keputusan dan tak melibatkan apa-apa diri dalam sebagai kurikulum dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang dah jadi seorang someone yang hebat di USAS, yang mengendalikan wicit. Bukan satu benda yang mudah ya. Okey, so satu pengiktirafan lah, sama juga dengan Puan Raihan. Daripada dirinya seorang yang aktif dan sebagainya, sehingga membawa dirinya menjadi seorang someone di USAS kini. Okey. Ya, jadi kepada semua yang tengah menonton, terima kasih kerana setia menonton kami dan teruslah support podcast soal FPTM USAS. Minta tolong untuk subscribe sebab kami masih memerlukan 1,000 subscriber. Dan minta tolong kepada semua untuk follow dan juga like kami punya page di TikTok FPTM USAS, Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk terus setia bersama kami di masa akan datang. Jumpa lagi bersama saya, Madam Yan, host anda untuk podcast soal FPTM USAS. Assalamualaikum.